Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Kanta 744 mendahului berita. Dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Program setahun bersama Kerajaan Madani di peringkat negeri akan bermula di Selangor Januari depan. Menurut Perdana Menteri, ia susulan kejayaan penganjuran program berkenaan selama 3 hari di perkarangan Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur yang berakhir hari ini. Dalam pada itu, Perdana Menteri pada sesi dialog Malaysia Madani menjelaskan konsep Malaysia Madani tidak hanya terhad kepada masyarakat Islam sahaja, malah merangkumi semua kaum di Malaysia. Justru, rakyat diajak bersama-sama menghayati konsep berkenaan dan bersatu padu menjayakan agenda negara. Percubaan terdesak pembangkang untuk langkah tebuk atap tidak akan berjaya. Ini memandangkan kerajaan perpaduan yang diterajui 18 parti komponen mempunyai bumbung yang konkret. Perdana Menteri menegaskan sepanjang setahun menerajui kerajaan, beliau mengakui tidak pernah sekali pun berlaku pertelagahan disebabkan perbezaan dasar parti masing-masing. Gerakan Islam perlu bekerja lebih kuat dan tersusun serta mempunyai kesungguhan dalam memberi pencerahan kepada umat. Perdana Menteri berkata gerakan itu perlu menumpukan pengisian dari sudut peningkatan kefahaman yang mendalam kepada masyarakat. Ini susulan masyarakat ketika ini menerima ilmu yang terbatas serta asakan pemikiran dari barat yang kuat. TVET akan terus menjadi keutamaan kerajaan dalam pembentukan Malaysia Madani. Timbalan Perdana Menteri berkata, ini bagi melahirkan belia yang berkemahiran tinggi dan mempunyai peluang pekerjaan yang baik. Komitmen yang ditunjukkan kerajaan juga berada di tahap paling tinggi, memungkinkan segala perancangan TVET dilakukan dengan berkesan. Sehingga kini, terdapat 1,344 institusi TVET di seluruh negara dengan 12 kementerian yang mengendalikan institusi itu. Dalam perkembangan sama, pemimpin Persatuan Belia perlu bersama-sama kerajaan menggerak agenda TVET. Timbalan Perdana Menteri mahu mereka menjadi aktivis mempromosi agenda tersebut selain berperanan sebagai penghubung antara kerajaan, industri dan golongan muda. Bidang itu terbukti meningkatkan kebolehpasaran graduan yang mencapai sehingga 92.5% tahun lalu. Yang di Pertuan Agong hari ini berkenan merasmikan memorial dua kapal perang Britain, HMS Prince of Wales dan HMS Repulse di Teluk Cempedak, Kuantan. Turut berkenan berangkat Raja Permaisuri Agong. Majlis diadakan sempena ulang tahun ke-82 karamnya kapal-kapal berkenaan. Memorial itu turut mempamerkan sauh dipercayai dari salah sebuah kapal berkenaan dihadiahkan kepada Malaysia oleh United Kingdom. Jualan Agromadani berjaya mencecah nilai jualan sebanyak RM43,782 pada hari kedua program. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan berkata angka itu dijangka terus meningkat berdasarkan hampir 40,000 pengunjung ke gerai Agromadani pada Sabtu. Jualan Agromadani menawarkan pelbagai barangan keperluan asas pada harga rendah di bawah program jualan Mega Madani. Cadangan mekanisme penetapan tarif air baharu di Semenanjung dan Labuan akan dibawa ke mesyuarat Kabinet minggu depan. Menurut Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, tarif air sedia ada termasuk bagi akaun domestik dijangka akan dikaji semula apabila mekanisme itu diguna pakai kelak. Ia perkara penting bagi membolehkan masalah kadar air tidak berhasil NRW diatasi, seterusnya meningkatkan keupayaan infrastruktur bekalan air. Perdana Menteri akan mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura pada 11 Januari 2024. Ini sebagai komitmen memastikan projek RTS Link Johor Bahru Singapura berjalan lancar. Menteri Pengangkutan berkata pertemuan itu bagi memastikan projek RTS dapat beroperasi menjelang Januari 2027. Selain itu, rancangan perkhidmatan Bus Rapid Transit BRT di Johor Bahru akan menjadi pelengkap kepada RTS bagi menyediakan sistem pengangkutan awam yang lebih baik. Dalam pada itu, kos tambang pergi dan balik bagi perkhidmatan train shuttle Temprau antara Johor Bahru dan Singapura bakal diselaras. Kementerian Pengangkutan berkata cadangan nilai tambang RM5 itu khas untuk warga Malaysia. Ia mampu mengurangkan beban 10,000 pengembara harian yang perlu membayar $5 Singapura ketika ini. Inisiatif itu akan dibincang bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat dan bakal dilaksana awal tahun depan.
Malaysia bimbang terhadap percubaan sesetengah pihak menerusi pelbagai taktik bertujuan menjejaskan dan mengganggu prosiding jenayah terhadap penimbang tara Sepanyol Dr. Gonzalo Stampa. Ia termasuk percubaan gerila seperti usul yang difailkan 4 Disember lalu yang disifatkan sandiwara terbaharu penipuan Sulu untuk menjatuhkan kedaulatan undang-undang. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, ia tindakan tidak berasas dan terdesak bagi menekan Kerajaan Malaysia, Mahkamah Sepanyol dan pendakwa raya. Perkembangan kes bunuh kanak-kanak autisma Zain Ryan Abdul Matin. Polis telah mengambil 228 ujian DNA penduduk di apartmen idaman Damansara Damai bagi tujuan siasatan dan mencari pembunuh kanak-kanak tersebut. Menurut Ketua Polis Selangor, 5,628 orang dan 2,484 unit rumah melibatkan 18 blok telah diperiksa bagi tujuan itu. Operasi melibatkan 188 anggota lain pangkat dan 90 pegawai daripada pelbagai unit PDRM. Ini pula situasi banjir di Kelantan. Hanya satu PPS menempatkan 27 penduduk terjejas masih dibuka di negeri itu setakat siang tadi. Jumlah itu melibatkan 7 keluarga yang berlindung di PPS SK Gual Tok Deh di daerah Pasir Mas. Seorang lelaki yang dipercayai membunuh ibu bapanya petang semalam ditahan polis. Suspek berusia 42 tahun ditahan di terowong pencala Lebuh Raya Sprint. Semakan polis mendapati suspek mempunyai 9 rekod jenayah lampau melibatkan dadah. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Seorang lelaki warga Indonesia maut dihempak pokok balak dalam kejadian di Kuala Betis, Gua Musang, Kelantan. Siasatan polis mendapati dalam kejadian 10.15 pagi itu, mangsa sedang berehat di dalam jengkaut sebelum sebatang pokok balak tiba-tiba jatuh mengempak jentera berkenaan menyebabkan mangsa tersepit dan meninggal dunia. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Gua Musang untuk bedah siasat. Seorang lelaki disyaki penjaga rumah penampungan untuk 12 migran ditahan di Felda Gugusan Adila, Kota Tinggi dalam satu serbuan awal pagi tadi. Turut ditahan 10 migran lelaki dan 2 migran wanita berusia 20 hingga 46 tahun. Kesemua tahanan disiasat mengikut Seksyen 26A Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 serta Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63. 113 buah motosikal disita menerusi Opkas Bersepadu Samsing Jalanan di Lebuh Raya Utara Selatan berdekatan Taman Samagagah, Pulau Pinang malam semalam. Polis terus mengeluarkan 334 saman atas pelbagai kesalahan trafik. Operasi yang dijalankan kira-kira jam 12.30 malam tadi telah memeriksa 450 buah motosikal. Seramai 32 penghuni Madrasah Mahat Tafiz Husnul Khotimah di Kuching berjaya menyelamatkan diri dalam kebakaran awal pagi tadi. Pusat Gerakan Bomba Sarawak melaporkan kebakaran itu melibatkan stor dapur di madrasah berkenaan. Kebakaran telah memusnahkan 30% bangunan tersebut. Punca kejadian masih disiasat. Siasatan forensik termasuk dakwaan pembabitan pihak tertentu di sebalik serangan cyber terhadap pekeso sedang giat dijalankan. Pada masa sama, usaha pasca krisis turut meliputi pengemaskinian kelancaran operasi semua sistem agensi itu. Ia dah memastikan kebajikan kira-kira 573,000 penerima faedah yang direkodkan di seluruh negara ketika ini sentiasa terjamin. Sementara itu, Malaysia menolak dakwaan gencatan senjata segera di Gaza akan hanya menanam benih untuk perang seterusnya. Wisma Putra dalam satu kenyataan memaklumkan serangan berterusan oleh Israel, Palestin menimbulkan ancaman sebenar kepada keamanan dan penyelesaian dua negara. Kenyataan itu menyebut situasi kemanusiaan yang sedang berlaku di Gaza tidak boleh dibiarkan dan Malaysia amat sedih dengan keputusan untuk tidak mengendahkan desakan masyarakat antarabangsa. Pada Jumaat, Amerika Syarikat memveto resolusi PBB yang menuntut gencatan senjata segera dalam konflik antara Israel dan Hamas di Gaza. Aspek keselamatan data dan keselamatan cyber antara isu sering jadi tumpuan masyarakat. Menteri Komunikasi dan Digital berkata pihaknya sentiasa terus memberi informasi dalam usaha meningkatkan kesedaran orang ramai mengenainya. Kerajaan juga terus berusaha melindungi data peribadi pengguna daripada terdedah kepada ancaman dalam talian.
Kementerian Kesihatan menjangkakan tren kenaikan kes COVID-19 akan berterusan sehingga penghujung tahun, khususnya semasa Christmas. Biarpun hanya melibatkan kes bergejala ringan dan tidak menjejaskan fasiliti kesihatan, Kementerian terus memantau rapi penularan kes menerusi amalan SOP ditetapkan. Menteri Kesihatan berkata orang ramai dinasihat kekal dengan langkah pencegahan termasuk pemakaian pelitup muka dan menjaga kebersihan diri. Kerajaan Negeri Selangor sedia tubuhkan semula jawatankuasa khas bagi tangani COVID-19 jika berlaku peningkatan kes itu di Selangor. Menurut Menteri Besarnya, setakat ini situasi di negeri itu masih terkawal. Pihaknya kini sedang memperoleh data dan maklumat terkini daripada Kementerian Kesihatan mengenai jumlah kes yang direkodkan. Pasaran getah dijangka perlahan dan dagangan terikat dalam jajaran kecil minggu ini. Ia berikutan musim perayaan berterusan dan ekonomi dunia yang masih lesu menjejaskan bekalan dan permintaan. Selain itu, dunia masih bergelut dengan ketidaktentuan di tengah-tengah pemulihan ekonomi semasa. Pada minggu dagangan yang baru berakhir, pasaran getah Kuala Lumpur susut setiap minggu dipengaruhi data pembuatan global susulan kebimbangan terhadap penunjuk ekonomi bercampur-campur di China. Syarikat tempatan perlu menerokai ekonomi digital bagi menghasilkan produk dan perkhidmatan baharu yang berdaya saing dalam pasaran global. Menurut ahli Lembaga Pemegang Amanah Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia, pelaburan yang perlu dilakukan dalam penyelidikan dan pembangunan R&D untuk penghasilan produk untuk tujuan ekspor. Usaha pengkomersialan juga perlu ditingkatkan berikutan masih rendah di negara ini. Jabatan Perangkaan DOSM menggalakkan pelajar menuntut ilmu statistik dari peringkat awal agar menjadi panduan dalam membuat keputusan seharian. Ini akan memberikan kesan positif pada kehidupan dan kerjaya mereka pada masa depan. Ketua Perangkawan memaklumkan agar semua pelajar sentiasa menggilak potensi diri dan mengamalkan ilmu yang diperolehi. Angka kematian rakyat Palestin akibat kezaliman rejim Zionis kini mencecah 17,700 orang, manakala 48,780 lagi cedera sejak pertempuran bermula 7 Oktober lalu. Lebih menyedihkan, tentera Israel kini menyasarkan ambulans yang berusaha memindahkan pesakit dari hospital di Gaza. Ribuan penduduk kini berlindung di Hospital Ash-Shifa di Gaza yang tidak lagi berfungsi dan sebahagiannya musnah akibat serangan Zionis. Selepas kegagalan tuntutan dunia terhadap gencatan senjata di Gaza juga, Israel terus-menerus membedil Gaza. Pihak Kesihatan Palestin berkata, Gaza berdepan situasi kemanusiaan apokaliptik. Selain dihujani bom dan tembakan Zionis, mereka turut alami kebuluran dan berisiko mendapat pelbagai penyakit. Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam Majlis Keselamatan PBB sebagai pihak yang melindungi Israel. Beliau menggesa Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNSC direformasikan. Gesaan itu sekaligus menolak kuasa veto Amerika Syarikat yang boleh membantah cadangan gencatan senjata untuk Gaza. Turut mengecam tindakan tidak berperi kemanusiaan Amerika itu adalah Pakistan dan Afghanistan. Menurut kenyataan Kementerian Luar Afghanistan, tindakan memveto resolusi itu jelas membuktikan Amerika secara terbuka bersubahat dengan kekejaman Israel. Sementara itu, Pakistan kesal kerana Majlis Keselamatan sekali lagi gagal menggesa gencatan senjata di Gaza walaupun tragedi kemanusiaan sedang berlaku di wilayah berkenaan. 3 warga emas maut dalam kebakaran sebuah hospital di Bandar Tivoli berdekatan Rom, Itali. Media Itali melaporkan pesakit yang memerlukan rawatan rapi telah dipindahkan. Baik saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Kita jumpa lagi.